Baik, untuk perkembangan dari negeri-negeri petang ini kita mulakan langsung dari Sabah. Agihan bantuan dan ubat-ubatan terus dilakukan kerajaan negeri itu kepada rakyat yang terkesan dengan COVID-19. Sudah bersedia di Kota Kinabalu, rakan penyampai Konstantin Palawan. Terima kasih Syuhaida Arifin dan salam sejahtera. Sejumlah 4.9 juta ringgit diterima Kerajaan Negeri Sabah daripada syarikat berkaitan kerajaan, syarikat swasta, Dewan Perniagaan Bumi Putra dan badan-badan berkanun. Sumbangan berkenaan bagi membantu golongan memerlukan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Haji Abdal, sebelum ini Sabah telah menerima sumbangan serupa bernilai 11 juta ringgit. Kita akan teruskan untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang terkesan dalam COVID-19 ini. Saya yakin bahawa mereka di peringkat akar umbi bukan hanya masyarakat yang mungkin tidak ada bekalan makanan, bahkan juga peniaga-peniaga. Beliau menyatakan demikian selepas penyampaian sumbangan bantuan kewangan COVID-19 di Kota Kinabalu. Sementara itu, sehingga kini kerajaan negeri telah mengagihkan bantuan bakul makanan dan kewangan bernilai lebih 71 juta ringgit. Ia memanfaatkan seramai 358,031 penerima. Ketua Menteri memberi jaminan penyaluran bantuan terus dipertingkat melibatkan penggerak utama seperti UPPM dan pejabat daerah seluruh negeri bagi memastikan tiada yang tercicir. Semua pelanggan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS yang memerlukan bekalan ubat susulan diminta menggunakan perkhidmatan tambah nilai pendispensan ubat Negeri Sabah yang disediakan. Pelanggan juga boleh menggunakan sistem temujanji farmasi dan sistem drop-off melalui farmasi pandu lalu. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Kris Narundi dalam kenyataan media memaklumkan menerusi kaedah itu, pesakit akan dimaklumkan tarikh temujanji yang dipersetujui antara pesakit dan pihak farmasi selain memudahkan pesakit mengambil ubat tanpa perlu mencari tempat letak kereta serta mengurangkan kesesakan di bahagian farmasi hospital. Sistem tersebut sekaligus mencegah penularan jangkitan COVID-19. Dalam pada itu, Datuk Dr. Kristina menegaskan perjuangan menentang jangkitan COVID-19 memerlukan kerjasama semua pihak. Justru masyarakat diminta menghentikan stigma kepada pesakit kerana ia boleh menyebabkan masalah kesihatan mental kepada mereka yang terkesan. Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah akan menggerakkan 650 pegawai dan anggota bersama 42 bot ronda bagi menjaga keselamatan perairan Sabah sepanjang bulan Ramadan dan menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Komandannya ACP Muhammad Pajri Ali berkata ia melibatkan pemantauan 24 jam di kawasan perairan Labuan, Kota Kinabalu, Sandakan, Lahad Datu, Semporna dan Tawau. Usaha itu dilaksanakan bagi memastikan perairan negeri ini sentiasa terkawal sekaligus mengekang aktiviti jenayah rentas sempadan. Dalam perancangan peroperasian sempena bulan Ramadan Al-Mubarak dan juga menjelang perayaan Aidilfitri tahun 2020, pasukan Polis Marin Rempak Sabah khususnya telah merangka beberapa agenda untuk mengekan kegiatan jenayah rentas sempadan khususnya. ACP Muhammad Pajri ditemui media selepas melaksanakan tinjauan di sempadan perairan Sandakan dan negara jiran Filipina di Sandakan. Dalam pada itu, ACP Muhammad Pajri berkata pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah juga sedang bekerjasama dengan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia bagi memantapkan kawalan di kawasan perairan negeri ini bagi mengekang ancaman anasir luar. Cubaan menyogok anggota polis dengan nilai RM7,000 membawa kepada penangkapan dua lelaki warga negara Pakistan yang didakwa terlibat dengan aktiviti penyeludupan rokok. Suspek ditahan dengan rampasan rokok bernilai lebih RM24,000 oleh Polis Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik IPK Sabah semasa menjalankan tugas snap check Ops COVID-19 di Jalan Ulu Putatan Isnin lepas. Dalam sidang media di Penampang, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Mazli Mazlan memberitahu suspek menawarkan wang tunai berkenaan sebagai balasan agar mereka dibebaskan. Dalam soal siasat yang dijalankan, mereka ini adalah peniaga kedai
dan mereka adalah orang yang menghantar rokok-rokok yang saki ini ke kedai-kedai yang menyediakan penjualan rokok-rokok seludup ini. Aktiviti suspek terbongkar selepas kereta dinaiki mereka ditahan di lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan, polis menemukan ratusan kotak rokok seludup berbagai jenama yang dipercayai cuba diagihkan ke premis runcit sekitar Putatan. Suspek juga gagal mengemukakan dokumen pembelian bercukai daripada kastam. Atas kesalahan seludup rokok dan ingkar PKP, kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 dan di bawah Peraturan 11-1 Peraturan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020, manakala bagi kesalahan rasuah, suspek dirujuk kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sekian berita wilayah Sabah disampaikan oleh Konstantin Palawan. Kembali bersama Syuhaida Arifin di Angkasa Puri. Silakan Syuhaida.